Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam perkenalan. Saya Ezrin Hani. So hari ini saya sebagai yang dipertanggungjawabkan untuk memberi pendedahan tentang final year project atau projek sarjana muda, yang mana di dalam struktur kurikulum, projek sarjana muda ini adalah subjek yang wajib student lulus dengan jayanya sebelum diberi degree di dalam safety and health business. Jadi ada student cakap, macam mana doktor, saya suka semua subjek tapi PSM ni lah susah sikit, saya tak nak buat. Kalau tak buat PSM, tak bolehlah layak. Tak layaklah untuk mendapat sijil degree di dalam OSH. Okey, untuk projek sarjana muda ni, dia ada, inilah konten-konten dia, ada introduction, PSM duration, PSM calendar, structure and flow. Tak yalah ni nantilah, nanti mungkin boleh tengok kan, tapi saya terus kepada how to actually apa itu PSM dan bagaimana nak praktiskan PSM dalam WBL, dan apakah peranan-peranan rakan-rakan industri atau kita namakan di dalam konteks projek sarjana muda sebagai co-supervisor. Sebab bila kita buat projek, student kena buat projek, student perlukan supervisor. Supervisor yang memang betul-betul engage dengan student, yang memberi nasihat from time to time. Sebab student dia mungkin tahu tapi dia tak tahu methodology to conduct the project. Dia tahu nak kena buat tapi methodology tu mungkin dia tahu sikit-sikit tapi tidak berstruktur. So itulah peranan supervisor, nak memastikan bahawa projek yang perlu disiapkan dalam tempoh masa yang diberikan, iaitu projek PSM 1 adalah fasa pertama WBL, iaitu 6 bulan pertama, dan projek sarjana muda 2 tu adalah sambungan daripada PSM 1 yang perlu disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Bila kita ada projek, boleh je nak siapkan sebenarnya. Student kita tak ada masalah. Kalau melihat kepada ability to complete the task, tak ada masalah. Tapi bila kita letak sedikit tekanan, iaitu ada tempoh masa yang perlu dia commit, ada jadual yang perlu dia follow. That kind of thing yang menjadikan PSM ini satu proses yang mencabar. Bukan sekadar cabaran itu terasa oleh student, cabaran itu juga terasa oleh kami sebagai supervisor, dan saya percaya nanti rakan-rakan industri juga boleh rasakan hit of the cabaran tu. Di dalam projek sarjana muda ini, saya sangat-sangat mengharapkan rakan-rakan industri yang kelak akan dilantik sebagai co-supervisor untuk memberikan input kepada pelajar-pelajar pelajar-pelajar kami, iaitu apa projek-projek yang mereka boleh jalankan. Projek-projek tersebut mestilah projek yang berkaitan dengan industri itu, yang saya mahukan kalau boleh, yang universiti impikan adalah student ni bukanlah menyusahkan co-supervisor, tapi memberi nilai tambah kepada organisasi sehingga menjadi kebanggaan supervisor. Itu impian kami lah. Jadi mereka buat projek dan kami sebagai supervisor universiti akan guide in term of theoretical knowledge. Walau bagaimanapun dari segi industrial exposure, apa keperluan legal contohnya, apa yang perlu diperolehi oleh syarikat, perlulah disalurkan oleh co-supervisor. Yang mana student akan bagi tahu kita lah. Okey, doktor, supervisor industri saya kata di company kami baru lepas kena audit, ada perlu OFI contohnya, opportunity for improvement, yang perlu dilakukan. Boleh tak saya jadikan OFI tersebut projek sarjana muda? Kalau perkara-perkara itu memang kami sangat galakkan. Dalam masa student cuba untuk menyelesaikan projek sarjana muda, dalam masa yang sama mereka dapat membantu industri dalam memenuhi keperluan industri. So dia akan jadi satu proses pembelajaran yang sangat berimpak, bukan sekadar untuk memenuhi projek sarjana muda. PSM flow, PSM 1 saya sebutkan tadi, PSM 1 adalah fasa pertama projek.
Dan PSM 2 adalah fasa kedua projek. Okey. PSM 1 atau dikenali dengan proposal projek. Student kena identify masalah di industri and nak propose solution mengikut metodologi yang bersesuaian. Macam mana nak tahu sesuai ke tidak? Ia adalah berdasarkan body of knowledge. Ada knowledge dia. Contoh kalau misalnya student itu melihat kepada industri dia mempunyai masalah heat, kepanasan, contoh heat. Occupational heat. And then dia akan tanyalah supervisor industri. Selain masalah occupational heat ni, ada tak masalah lain yang encik atau tuan atau puan merasa saya boleh ketengahkan untuk projek sarjana muda saya? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya student ni dengan limitasi pengalaman, limitasi of knowledge, dia ada bias terhadap membuat judgement. Apabila dia masuk industri, dia nampak macam dia tak pernah panas, dia rasa panas itu adalah masalah yang signifikan. Sebab itu perlukan perbincangan dengan supervisor industri. Memang dia rasa panas tapi sebenarnya memanglah kerja construction contohnya. Memang panas. Habis you nak macam mana? You nak aircon letak atas kepala ke contoh kan. Jadi panas itu mungkin bukanlah satu masalah yang sangat signifikan. Ada masalah-masalah lain. Jadi saya sangat mohon untuk supervisor industri untuk membantu pelajar menetapkan isu dan masalah problem from industri itu supaya dalam tempoh setahun student menyiapkan projek sarjana muda, student dapat memberikan projek yang berimpak kepada industri dan student dapat utilize tempoh masa yang ada untuk betul-betul membuat projek sarjana muda sehingga dia betul-betul faham bagaimana untuk siapkan projek dengan cemerlang. Okey. Jadi peranan rakan-rakan industri di dalam projek sarjana muda membantu student buatlah SWOT analysis contohnya. Tapi kalau tak nak buat SWOT analysis pun tak apalah. Bagi tahu apa isu yang ada. And then student akan berkomunikasi dengan supervisor university untuk berbincang macam mana nak tengok alignment of the project. Alignment ni penting untuk supervisor university lihat supaya student proposal student itu adalah satu proposal yang boleh disiapkan dalam tempoh masa yang diberikan. Kadang-kadang bagus projek student yang dicadangkan tapi student tak faham, dia ada 6 bulan sahaja. 6 bulan itu bukanlah boleh, ada proses-proses dia. Kena ada submission and then ada assessment, supervisor nak kena semak and pulangkan balik. So, tempoh masa 6 bulan tu sebenarnya sangat singkat. Jadi, PSM 1, student akan cari isu di industri and problem and then kembali kepada supervisor university, supervisor akan advise student bahan-bahan bacaan yang student perlu fokus so that mereka boleh belajar melihat bagaimana masalah yang mereka propose untuk mereka jadikan projek sarjana muda. Kat tempat lain pun ada masalah yang sama. Di dalam ruangan akademik banyak juga rujukan-rujukan yang mungkin memberi rujukan yang boleh membantu student bagaimana menyelesaikan masalah dia. Jadi supervisor university akan guide student. Apa bahan-bahan bacaan yang perlu dia fokus? Apa yang dia perlu baca? Guideline mana yang perlu dia rujuk? ISO mana yang perlu dia print and then dihadam betul-betul. Itu kita namakan sebagai literature review. Ataupun dalam bahasa Melayu adalah sorotan karya. Dia kena baca sorotan-sorotan karya untuk betul-betul faham projek yang dia nak cadangkan. Dan kemudian metodologi. Itu yang sangat-sangat penting. Di dalam projek, saya rasa rakan-rakan kita di industri lagi expert. Macam mana projek nak siapkan satu projek tu. Dia ada langkah-langkah dia. Di dalam PSM pun sama. Dia ada langkah-langkah untuk siapkan projek berdasarkan guideline yang betul, berdasarkan rujukan-rujukan yang terbaik yang kita namakan sebagai research methodology. Jadi student 3 perkara ni aja dia kena siapkan dalam PSM 1. Tapi dengan
macam saya cakap, dengan limitasi knowledge and limitasi pengalaman, sebenarnya satu tugas yang bukan mudah untuk student, yang sangat-sangat perlukan guidance dari kedua-dua supervisor, iaitu supervisor universiti and juga supervisor industri. Dan kemudian siap PSM 1, mereka akan ada sesi assessment, penilaian, komen, improvement and so on. Akan bermulalah PSM 2. Apa yang mereka cadangkan di dalam PSM 1 dan mereka mula lakukan pengumpulan data collection di dalam PSM 2, data collection, and kemudian analyze the data and buat conclusion sama ada data yang dia rancang dalam PSM 1 ni mencapai atau tidak. Kalau dia rancang nak buat investigation itu berjaya atau tidak. Kalau dia rancang untuk tahu apakah hubungan antara sakit belakang dengan aktiviti yang melibatkan angkat berat. Nak tengok ada tak hubungan. Jadi di dalam data analisis tu boleh tabelkan hubungan-hubungan tersebut. Jadi saya sangat-sangat berharap supaya rakan-rakan industri, tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu student untuk betul-betul cari masalah supaya hasil dia nanti data analisis conclusion tu boleh digunakan sebagai satu dokumen simpanan industri. Sebagai contoh, sebab bidang saya ergonomik, kalau student kami berjaya buat ergonomic risk assessment for initial assessment contohnya. Jadi dokumen tersebut boleh digunakan sebagai dokumen sokongan jika company atau syarikat dilawat oleh pihak-pihak berkuasa, contohnya DOSH. Ni ada isu ergonomik ni, pernah buat assessment tak? Secara rasminya mungkin tidak pernah, tapi student yang menjalani work-based learning pernah buat dan supervisor dia adalah pensyarah yang pakar di dalam bidang dari universiti. Jadi dokumen tersebut boleh digunakan sebagai dokumen sokongan. Itu contohlah. Okey. So, seterusnya adalah di dalam chapter, ini adalah structure of the whole PSM, Projek Sarjana Muda. Tadi kita tengok PSM 1, problem statement, literature review and the methodology. Student kena translate the proses itu di dalam satu struktur documentation lah, macam report. Macam report. Sama je sebenarnya report structure untuk PSM dengan report-report consultation lain, report-report assessment yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada di industri. Ada chapter 1, chapter 2 literature review, methodology, result and discussion and also conclusion and recommendation. Tak payah bimbang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yes, student buat report ni nak kena SEMA, nak kena apa, jangan bimbang, itu adalah tugas supervisor universiti. Memang tugas kami lah betulkan, semakan, suruh buat balik apa semua sehinggalah student berjaya mencapai tahap PSM yang sewajarnya memenuhi kehendak projek sarjana muda bagi kelulusan degree sarjana muda OSH. Okay. So, for PSM 1 dan PSM 2, the content of proposal and report are as followed. Ini student tahu macam mana student kena hasilkan abstract, table of content dan format projek sarjana muda ni telah dikongsikan bersama student dan supervisor universiti. Dia mesti kena follow cara penulisan report dan tugas tersebut bukan mudah untuk student dan bukan mudah untuk supervisor university untuk ensure that the student can meet the minimum requirement of a good report, supaya nanti report akhir tu kami kena simpan di dalam bank report. Jadi kalau misalnya audit ke datang, mereka akan pick up the report tu, sama ada report yang dihasilkan oleh pelajar ini capai ke tidak tahap. So, ia bukan proses yang mudah lah. Dan student memang dia faham selagi tak buat betul, supervisor dia akan suruh keep on betulkan dan sebagainya. Cumanya sebagai kita nak supaya student ni membuat projek dengan metodologi yang betul dan masalah tu memang wujud di industri,
supaya mereka tidak reka masalah. Masalah pelajar adalah mereka suka untuk create masalah yang mungkin ada, yang tak ada di industri. Dia create, dia baca kan, dia baca paper, dia dah belajar. Dia diajar, student diajar macam mana nak conduct literature review ataupun sorotan karya. Dia diajar. Jadi dia terdedah dengan pelbagai projek-projek yang dilakukan oleh pelajar-pelajar lain, oleh senior mereka, oleh pelajar Universiti Malaysia Pahang, Universiti Sains Malaysia. Jadi dia rasa, oh nak buat projek ni lah best. Dia kata best kan. Sedangkan projek yang dia cadangkan itu tidak berkaitan dengan industri. Bila mana ianya berlaku, jadi supervisor industri kata, kau buat ni, kenapa kau buat ni? Contoh kan. Student ni kita tak boleh nak expect jawapan dia macam-macam. Contohnya, dia jawab dengan supervisor industri dia. Oh, supervisor universiti saya setuju je. Saya nak buat topik ini. Kita bersetuju, saya sebagai supervisor universiti bersetuju dengan persepsi ataupun dengan anggapan bahawa mungkin itu adalah tajuk yang diberikan oleh supervisor universiti. Tapi sebenarnya hakikat sebenar, tajuk tersebut adalah rekaan student. Ini banyak berlaku, banyak berlaku. Apabila kita dah di hujung, tanya kenapa you buat ni? Kenapa you tak boleh nak collect data? Sebab sebenarnya saya tajuk ni, saya baca tesis daripada universiti lain. Kat tempat saya tak ada pun orang kerja dengan forklift contohnya. Sedangkan tajuk dia propose safe working forklift and so on. Okay. Jadi dia clash. Dia clash. Supervisor university ingat, supervisor industri bagi tajuk. Supervisor industri pula menyangka bahawa yalah, dah diberitahu dan itulah yang tajuk yang terbaik dan sebagainya. Jadi bila berlaku clash macam tu, itulah sebenarnya bermulanya masalah student berhadapan dengan masalah untuk menyiapkan projek sarjana muda. Bila mana dia nak kena collect data, tiba-tiba nak kena collect data, benda yang berbeza, perkara yang berbeza dia expose, dia dilatih. Tak ada kaitan dengan aktiviti pekerjaan yang dia buat ketika dia menyiapkan kursus-kursus high-rec and also ERT contohnya. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Bukan tak nak apa, nanti hujung tu pening. Koordinator pening, supervisor pening dan student pun akan pening kan. Dan untuk pengetahuan semua, student yang berjaya menyiapkan proposal ataupun PSM dengan baik, mereka akan ada self-confidence yang tinggi lah apabila kami melawat WBL di hujung nanti, dia dah siap dah dan nak habis, pensyarah akan datang melawat. Bila kita tanya, okey, di sini apa yang you punya inisiatif, apa yang you propose? Sebenarnya student yang berjaya untuk menjawab soalan tersebut adalah student yang berjaya membuat projek dengan baik. Iaitu saya propose sekian-sekian ini sebagaimana saya punya PSM. Saya dah conduct research dan saya improve proses kerja dan terbuktinya improve. Dan itulah dia sebenarnya boleh memberikan confidence yang baiklah kepada pelajar dan pelajar tu akan rasa macam inilah kursus, betul lah ni kursus ni untuk aku. And then seterusnya berjaya dapat penempatan di industri. Okey, untuk assessment, universiti macam ni lah dia buat tu bukannya suka-suka buat, dia ada planning dia ada planning untuk bagi markah kepada student. PSM 1, 6 bulan pertama ini, report supervisor. Supervisor universiti akan bagilah 45%. Panel adalah terdiri daripada panel di kalangan pensyarah universiti. So, akan ada proses presentation. Student akan akan menilailah, dinilai apa projek dia. Untuk PSM 1 ni, penilaian ni lebih kepada kita nak tengok apa sebenarnya student nak buat. Kita akan semak, bantu metodologi betul ke tidak, metodologi yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan sama ada projek tersebut boleh atau tidak disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi PSM 1 ni sebenarnya santai saja. Selagi ianya berkaitan dengan OSH, kajian itu berkaitan dengan OSH, dan student faham apa dia nak buat, biasanya student takkan ada masalah banyak lah.
Drama yang sebenar akan bermula pada PSM 2. Bila mana rupanya dia cadangkan lain dan dia nak collect data tu susah. Yang dicadangkan itu bukanlah apa yang diperlukan oleh company yang dia attach tu. Masa itulah barulah kami, ya ke habis tu selama ni awak, saya ingatkan, mulalah ingat dan ingat macam tu kan. Dan kemudian e-logbook, markah perlu diberikan oleh supervisor, presentation panel 15% lah. Untuk PSM ni memang markah supervisor itu, iaitu university supervisor itu besar 60%. Panel sebabnya, panel ni dia nak lihat, biasanya panel markah dia 40% sebab panel dia tidak engage dengan student. Panel tak tahu effort. Panel tak tahu disiplin student menyiapkan kerja. Tapi panel lihat kepada konten. Tapi supervisor dah tahu. Kalau buat meeting seminggu sekali tu datang ke tidak, komunikasi macam mana, adakah respons. Itu semua memberikan nilai tambah. Nilai tambah kepada attitude pelajar untuk menyiapkan projek lah. Sebab kat industri saya rasa pun sama juga. Memanglah kita nak projek tu siap. Tapi bagaimana proses menyiapkan tu? Adakah staff tu dia siapkan, tahu-tahu ujung-ujung tu siap. Bila kita tanya semua dia buat dek je, fokus, terlampau fokus. Tanya tak jawab, bila minta feedback lambat, tapi ujung-ujung siap. So sebagai supervisor mestilah kita rasa macam, budak ni kan. Jadi sebenarnya proses itu dilatih ketika menyiapkan projek sarjana muda. Di PSM 2, 6 bulan yang terakhir itu ada e-logbook, technical paper yang mana student kena simplify the project yang mungkin pages dia dalam 100 pages kepada technical paper 15 pages untuk melihat kemampuan student summarize projek dia itulah dalam bentuk yang lebih ringkas tapi capai maksud kepada the whole thesis yang the whole report yang disediakan. Jadi technical paper 10% dan panel juga akan menyumbang markah 15% lah. Dan kemudian adalah presentation. Banyak student yang paling takut di sini ialah presentation. Ramai student takut presentation. Jadi saya memang, kalau saya sebagai coordinator, memang saya wajibkanlah student untuk hadir presentation. Tapi ada jugalah yang mana student mungkin mengalami kekangan, tak dapat present dengan pelbagai masalah, sama ada masalah betul atau direka tu kita pun tak pasti kan. Tapi bukanlah bermaksud apabila student tidak present, dia gagal. Sebab markah presentation tu hanyalah 10%. Tapi kena present lah. Sebab apabila kita baca report kan, kadang-kadang kita baca report tu, ya Allah susahnya aku nak faham. Apa sebenarnya student nak buat? And then apabila dia present, barulah saya faham, ya Allah kenapa macam tu kan. Jadi dengan presentation tu, panel akan lebih mudah faham and then boleh advise student. Mungkin cuba you ubah sikit report you. Report ni penting sebabnya report ni you nak bagi kepada industri. Rakyat industri, SB industri nak simpan. Jadi kalau penulisan report tu sangat tidak baik, dia menjejaskanlah reputasi. Seterusnya adalah, this is the PSM platform, PSM 1 disebabkan student remote. Student remote, makanya student memang dibekalkan dengan platform-platform dengan platform-platform yang boleh mereka akses secara remote. Tidaklah mereka perlu balik ke universiti jika tiada keperluan. Saya tegaskan lagi lah, yang mana student dia tidak perlu datang ke universiti. Kalau nak datang jumpa supervisor, kami memang allocate masa hari Ahad tu. Saya pun selalu pesan kat student nak perlu datang jumpa supervisor, cari waktu yang tidak ada engagement dengan kerja. So nampaklah student tu memang perlu gunakan masa cuti untuk berjumpa supervisor. Tapi sebenarnya tidak perlu pun untuk hadir. Kerana kami di mana-mana pun sejak PKP kita dah semakin mahir kan menggunakan online platform untuk komunikasi, meeting and so on. Kebanyakan masanya boleh dilakukan secara remote. And pensyarah-pensyarah di sini pun bila saya tanya PSM macam mana kan, mereka
kata meeting malam lah sebab student busy siang. Sekarang ni student lagi busy daripada pensyarah. Jadi kita pun macam, awak lagi busy dari saya. So kita tak strict sangat lah dengan student. Cumanya untuk didikan disiplin submission and so on tu, student pun faham. Walaupun santai approach-nya, tapi tetap perlu mematuhi peraturan yang disediakan ataupun timeline yang disediakan. So this is the platform PSM1, selection supervisor, student akan guna SMAP online, submission of FYP, SM, SMAP online, and then kalau report nak kena submit Google Form and Drive and so on. So presentation schedule, saya akan email kepada student and juga komunikasi nak cepat guna WhatsApp. Kadang-kadang student tak tengok email sebab email student, kita tak guna email personal lah. Jadi kita guna email student, dia kata tak buka, dan kita buat komunikasi dalam WhatsApp dan kita dapatkan feedback and so on. So komunikasi tu sepanjang tempoh 3 tahun sebelum ni memang tak ada masalah lah, insyaAllah. So PSM2 pun sama, platform-platform yang sama. And cumanya nanti apabila di hujung-hujung tu akan ada presentation dan Dr. Zurita atau saya lah nanti akan notify kepada supervisor industri bahawa student perlukan masa lah presentation, mungkin separuh hari untuk diorang standby. Jadi mereka tidak dapat menjalankan aktiviti pekerjaan lah di tempat kerja sebab mereka terlibat dengan presentation for PSM1 dan PSM2. So engagement bersama industri ni sangat-sangat penting. Kalau tengok kat sini kami perlukan dokumen-dokumen sokongan ni, itu sebagai bukti lah wujudnya engagement. Ada kalau untuk program WBL ni ada MOU, so tak ada masalah, insyaAllah tak ada masalah. Yang ada yang memang Dr. Zurita akan kejar nak ada MOU, MOA jika perlu and so on. Dan jika ada industri yang mana kata bahawa mereka memang nak student kita buat projek, tapi at the same time the project is classified, tak boleh nak disclosure and so on, tak boleh nak didedahkan. Jadi that one is no problem at all. Kami pun ada pilihan nanti kat student, adakah thesis atau report ini boleh kami letakkan di library dan open access, ataupun report ini adalah bersifat confidential, yang mana bila mana report ataupun hasil kerja student bersifat confidential, kami akan treat ianya sebagai confidential lah, tapi student nak kena sediakan lah, bukan sediakan apa, kena sign lah borang supaya kita boleh hantar kepada library supaya ianya tidak didedahkan. Sebagai supervisor, sebagai coordinator FYP, saya selalu ingatkan student, you kalau buat projek, tak kira lah sehinggalah peringkat master, PhD, and you tulis papers and you buat consultation in later on and so on kan. Kita menulis report itu, biasanya kita akan blanko nama industri. Jadi segala result, isu yang diketengahkan, kita hanya nak belajar tentang isu dan bagaimana cara-cara menyelesaikan isu, tapi kita tak perlu tahu pun company tersebut, company apa, letak kat mana and so on. Jadi saya selalu ingatkan, tak perlulah tulis nama industri kepada student. Tapi untuk hati yang untuk supaya rakan-rakan industri tak susah hati, nanti tersebar dan sebagainya, dan kami akan ada dokumen-dokumen yang diperlukan lah untuk design non-disclosure agreement, so dia akan bind the commitment from the university untuk tidak disclose lah information yang tidak sepatutnya. Dan perkara surat-surat inilah, ini semua adalah untuk simpanan kami, dan untuk proses audit lah, pendek kata, senang nanti kalau audit, betul ke ada hubungan, betul ke buat projek ni ke rekaan sahaja. So perkara-perkara ini akan adalah nanti. Okey, untuk projek projek macam saya cakap, menyiapkan projek tu ada satu cabaran, dan cabaran yang sebenarnya adalah masa. Jadi penting untuk rakan-rakan supervisor industri juga faham bahawa student ni dia buat projek, dia terikat kepada 5 perkara ni lah yang kita ringkaskan sebagai SMART.
Smart Element in Action Research, iaitu projek yang mereka kena buat adalah projek yang spesifik. Katalah isu banyak di industri, ada ergonomi, ada indoor air quality, ada dust, ada orang tak pakai PPE usage, and ada pula kalau dust ni mungkin sebab LEV yang functionnya tidak baik. So kena pilih satu projek yang spesifik untuk di FYP kan. Jangan bagi banyak-banyak student pun, bila satu projek, metodologi dia adalah spesifik kepada projek tersebut. Jadi kalau misalnya ada 2-3 projek, macam mana nak susun metodologi? Dan student tu dia hanya ada masa singkat, sangat-sangat singkat. Bukan bermaksud kalau dah buat PSM ni tak boleh buat benda lain ke? Contoh nak buat PSM tentang indoor air quality. Dalam masa yang sama ada masalah ergonomik. Yes, ergonomik you can give chance for student to be exposed to the ergonomic issue. Mungkin kena buat assessment, daily walkabout and so on. Tapi untuk PSM ni pilih satu yang you rasa you nak nampak nanti dia didokumentkan dalam bentuk report yang sangat cantik lah. Elok je kan, mudah-mudahan lah insyaAllah. So, bagi dia satu projek yang spesifik, apa concern dia, apa masalah dia. And then projek tersebut mestilah boleh diukur. Contoh, kalau contoh yang boleh diukur, kita ada masalah dust. So ada gatal-gatal mata. Okey, tak apa, kita boleh measure dust. Kita boleh measure the perception of the health condition of the staff yang ada. Kita tengok betul ke ada masalah dust. Boleh ukur. Yang tak boleh ukur ni macam mana? Itulah ada abuk. Rasa macam ada abuk je kat mata. Okey, tengok kawasan tak ada pun proses-proses yang boleh hasilkan dust. Nanti tak boleh ukur. Apa yang tak boleh ukur? Ada perkara mistik lah pula kan. Kejap mata gatal, kejap tangan gatal lah, macam tu. Tapi bila tengok kepada sumber exposure tu, tak boleh nampak sumber exposure. Janganlah suruh student buat. Nanti student mulalah ada. Sebab tak boleh nak ukur. Bila tak boleh nak ukur ni, student akan mereka-reka, dia akan cipta pengukuran. Bila dia cipta pengukuran tu yang jadi merepek-repek kan. So, mestilah boleh diukur dan boleh achieve reliable, realistic and then mesti boleh disiapkan dalam tempoh masa dan ditetapkan, dan kajian ataupun report yang dicadangkan itu mestilah relevan dengan subject matters, iaitu subject matter kita apa? Safety and health and also the environment. Okay? So, projek kategori ni ada beberapa projek kategori, iaitu yang pertama adalah laboratory equipment, ada melibatkan lab, kalau perlu hantar ke lab, simulation based project, case study, statistical analysis, data development and OSH problem based. Okay, untuk laboratory equipment ni, contohnya durable nano composite face mask, buat face mask and then testing. So, apa material dia, melibatkan lab lah. Tapi, dia susah lah kalau misalnya industri tersebut tak ada lab. Jadi, kita akan cakap, you jangan insist nak buat benda yang tak ada. Dah tahu tak ada lab kan, nak juga buat. Contoh. Jadi, kita akan marah sikit student. You biar betul lah, nanti tak boleh nak siap. Jadi, kalau misalnya, industri tu ada, laboratory readiness tu ada, and then mungkin industri tu dekat dengan UTHM dan boleh akses kepada lab, kita boleh benarkan student untuk buat. Dan dalam masa yang sama, apa yang dia nak buat ni memang diperlukan oleh industri. Bukan sebab dia saja-saja nak balik panggung, nak makan dekat Rahmat ke. Jadi reka projek-projek begitu, kita takkan galakkan. Okay. Simulation modeling based project, yang mana student fokus on the development of simulation, design of algorithm. Simulation ni memang adalah projek yang banyak dengan komputer lah. Dia perlukan data-data yang dimasukkan, contohnya simulation fire. Dia ada software dia masukkan parameter and then tengok macam mana. If ada trigger fire, explosion tu macam mana. Letupan tu macam mana. Itu simulation modeling based project. Kita sangat encourage student lah nak buat. If student ada kepakaran
kepakaran tu termasuklah ada supervisor yang boleh bantu student untuk pastikan student tu dia simulate lah projek dia tu. Bukannya bila di mana dia tak mampu nak simulate, dia buat kerja lain. Dia main game. Itu simulation juga. Tapi tak siap lah PSM tu kan. Okay. So quantitative, qualitative based project, statistical analysis, yang mana mereka collect data and then dia come back to the computer and using the computer as an assistance to do the analysis. Kalau macam program safety ni menggunakan statistical analysis, contohnya SPSS. Nak tengok dia hubungan kepada MC banyak kepada exposure yang ada kat tempat kerja, contoh. And then tengok kepada perception pekerja terhadap majikan, nak tengok ada tak kaitan dengan cuti raya, contoh kan. Happiness level and so on. So, bila kita conduct research menggunakan survey questions, data-data itu perlu di-analyze dan cara mudah, memang cara mudah lah, mudah nak analyze menggunakan software statistik atau ada nama dia adalah SPSS. Atau jika tidak perlu melihat kepada hubungan kaitan sesuatu faktor tu, tak perlulah guna SPSS, guna Microsoft Excel pun dah memadai. Okay. Kemudian case study. Case study adalah project focus on the literature or case study on the specific OS issue. Contohnya ada sakit and then apa? You berjadikan case sakit kat tempat kerja itu sebagai satu case untuk disiasat oleh student. Jadi case low back pain, case batuk kerap berganti-ganti, kes sakit kepala, asyik sakit kepala je di department tu, apa masalah? Jadi menjadi satu kes untuk disiasat, diinvestigate oleh student. Jadi student akan cari apakah punca-punca, discussion tu akan berlaku lah dengan supervisor. Dia akan cerita, kat company saya ni ada masalah ni. Jadi cuba doktor tengok, nanti doktor akan advise. Ada student yang di bawah penilaian saya, dia kata, doktor saya nak buat ergonomik. You jangan simply nak buat ergonomik kalau tak ada isu. Saya bagi gambar dekat office, dia bagi gambar. Dia kata staff ada yang komplain lah, sakit kepala dan sebagainya. Okey, tak apa, kita tengok. Bila tengok kepada gambar tu, okey, memang ada isu. Isu tu ada, iaitu mungkin lokasi komputer tu dengan tingkap tak ada binding and so on kan. Blinding. So, isu tu mungkin ada. So, okay, saya setuju. Dan kita cuba investigate. Jadi, isu-isu tersebut kita jadikan case untuk student further explore. Itu yang kita namakan sebagai case study. OSH problem based adalah sebenarnya, dia ni OSH problem based adalah payung kepada semua yang tadi saya nyatakan. Dan tak kira you buat simulation, tak kira lah you buat statistical analysis, case study and laboratory work, mestilah based on OSH punya matters lah. Mesti berkaitan dengan OSH ataupun OSH and environment. And termasuklah itulah previous case study that require further investigation for continuous improvement. Dan ada experience student, ada complain, and then you buat investigation. Dia sebenarnya dia payung kepada semua yang tadi itulah. Okay, so apabila student dah ada isu, dia dah propose nak buat project, and then supervisor akan advise student macam mana nak collect data. Dan data itulah sebenarnya yang kita nak student tu bermain. Dia main dengan data tersebut. Data tu kalau kita tak susun, dia hanyalah data yang kita tak ada makna. There is no meaningful lah. Dan bila tak ada makna tu, so what? So banyak-banyak ni apa dia kan? Jadi kita akan ajar student macam mana data ni you boleh tabulate and then simplifikan dia sehingga ia menjadi satu yang bermakna. Bermakna bermaksud dengan data tu you nampak apa gap yang ada, apa the way forward, apa improvement yang boleh dilakukan. So student dia kena faham lah bahawa data ni tak semestinya data tu you kena ambil dari raw. Kena buat survey, develop survey question and collect. Itu kita namakan dia sebagai primary data. Primary data
dapat data ni sebelum ni semua orang tak pernah tahu pun. Tak pernah tahu hari apa orang sakit. Bila you collect, oh rupanya hari Isnin semua pakat sakit. Time off pagi, lambat masuk. Jadi itu adalah data yang you collect yang kita namakan sebagai primary data. Bila investigate, oh patutlah sakit. Ahad tu pun, Ahad ialah bercuti kan, contoh time off, ataupun tengok oh rupanya ramai pekerja yang duduk jauh. Jadi Ahad tu pagi dia time off siap-siap. Asyik time off. Memang ada kajian kajian menyatakan bahawa kalau misalnya you cuti Sabtu Ahad, Isnin tu banyak insiden berlaku kat tempat kerja. Sebab apa? Sebabnya ada dua lah, basic lah. Yang pertama Sabtu Ahad tu you rest, terlampau rest sangat kan. And then bila Isnin tu you kena buat benda yang berfizikal, and then banyak benda-benda yang macam alamak tersilap lah sebab otot tu tak ready. Ataupun Sabtu Ahad tu you terlampau banyak you punya aktiviti, siang malam pagi petang sibuk lah sampai hari Isnin tu you penat. So masih terbawa-bawa lagi event weekend tu. So itu adalah contoh hasil yang di-collect atau dikumpulkan dari primary data. Dia investigate kenapa Isnin pagi tu banyak sangat insiden. Kalau tak sampai insiden tu pun ada near misses tu banyak. Jadi itu kita kata adalah primary data you collect. Dan walau bagaimanapun di dalam kajian, di dalam report PSM, kita tak wajibkan student tu dapatkan primary data tu satu kewajipan. Somehow ada kajian, ada case study yang mereka nak buat. Mereka tak perlu primary data, tapi mereka ada banyak of the secondary data. Secondary data ni contohnya apa? Insiden cases yang dilaporkan, yang direkodkan oleh existing staff yang ada. Tapi contoh supervisor kata, saya kat sini memang banyak dah, kita memang collect data hari-hari. Medical report pun banyak, tapi kita tak tahu nak buat apa. Contoh. So maksudnya secondary data tu memang wujud dan memang ada. Why not DPSM kan menjadi secondary data, dan student akan bawa kepada universiti, supervisor universiti akan advise. Oh banyaknya. Dan kita tengok daily. Kita susun daily. And then kita tengok pula kalau monthly. Ada tak kaitan dengan medical data and so on. Dari situ student akan nampak, belajar macam mana nak susun menjadikan data tersebut bermakna. Tapi ada juga case yang mana supervisor dia nak ambil primary data dan kita ada secondary data, kita tengok ada tak hubungan primary and secondary data tu. Dan student akan belajar mencari hubungan sehingga student itu mampu untuk recommend something yang bermanfaat kepada industri. So perkara-perkara itulah yang kita nak student didedahkan. Jadi perlukan bantuan rakan-rakan industri untuk memberi peluang kepada student kami. Dia belajarlah, belajar macam mana buat PSM dengan baik. Habis dah. Itu saja. Minta maaf lah kalau terlebih.